Selamat sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 13. Hari ini, kumpulan kami akan membentang tentang topik tarian singa, wushi, dan tarian naga di Malaysia. Tarian singa wushi adalah sebahagian daripada tarian tradisional dalam adat warisan masyarakat Cina, yang mana penari akan meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Kostum singa itu dimainkan oleh dua penari dan kedua-dua penari itu akan bergerak seakan-akan singa di atas pentas yang disediakan. Singa dianggap sebagai pelindung dalam kebanyakan adat orang Asia, terutamanya bagi keturunan Cina. Tarian singa menjadi adat di negara China, Taiwan, Jepun, Korea, Thailand, Malaysia dan Vietnam. Tarian ini lebih terkenal sebagai warisan orang Cina kerana dikatakan sejarahnya bermula lebih 1000 tahun lalu. Menurut legenda pada awal dinasti Ming di Guangdong, wujud seekor raksasa yang akan muncul setiap kali tahun baru. Raksasa itu akan keluar lalu merosakkan tanaman, memudaratkan manusia serta haiwan. Kemudiannya, ada seseorang mencadangkan untuk mereka melakukan tarian singa bagi menakutkan raksasa itu. Dengan tarian singa dan baluan gendang yang dimainkan, raksasa tersebut akhirnya ketakutan lalu melarikan diri dari kawasan kediaman penduduk tempatan. Oleh itu, penduduk percaya bahawa singa mempunyai kuasa ajaib dan boleh membawa nasib baik. Selepas itu, rakyat akan bermain tarian singa untuk meraihkan Tahun Baru Cina. Antara tujuan tarian singa adalah untuk menghibur dan membawa tuah. Berdasarkan kepercayaan kaum Cina, tarian singa bukan hanya sekadar untuk menghibur. Sebaliknya, dipercayai mampu membawa tuah dan rezeki pada masa yang akan datang. Seterusnya, tarian singa merupakan satu adat tradisional bagi orang Cina. Setiap kali menjelang Tahun Baru Cina dan Hari Cap Gome, penari memang sentiasa sibuk untuk mengadakan persembahan di merata tempat. Selain itu, tarian singa juga diadakan bagi meraihkan majlis perkahwinan, ulang tahun kelahiran, pembukaan perniagaan dan sebagainya. Di Malaysia, Persatuan Tarian Singa akan membuat persembahan dari satu tempat ke satu tempat seperti kedai-kedai, hotel, pusat membeli belah, rumah dan sebagainya untuk majlis perasmian. Terdapat dua tarian singa yang amat popular, iaitu tarian singa utara dan tarian singa selatan. Yang pertama, tarian singa utara berasal dari bahagian utara China dan pergerakan tarian singa utara adalah lebih fleksibel seperti seekor singa yang benar. Tujuan tarian singa utara ini mempunyai lebih banyak pergerakan akrobatik dan bertujuan sebagai hiburan. Warna dan struktur tarian singa utara ini adalah kostum singa tersebut. Kebanyakan menggunakan warna merah, jingga dan kuning dan selalunya akan menggunakan kepala singa yang berwarna emas. Ia tidak mempunyai sisi, tetapi mempunyai lebih banyak bulu dan mata yang lebih kecil. Seterusnya, tarian singa selatan menjadi lambang yang mempunyai ciri-ciri yang berkaitan dengan alam sekitar. Tujuan tarian ini selalu dipersebarkan sebagai istiadat ataupun upacara untuk membuang semangat jahat dan dipersebarkan sebagai upacara meminta tuah, terutamanya semasa Tahun Baru Cina. Warna dan strukturnya adalah singa selatan mempunyai kepala yang berwarna-warni dan ekor diperbuat daripada lina yang panjang dan menutupi berhibur. Mata singa itu pula berwarna hitam bersama-sama warna putih atau merah bersama-sama warna putih. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan sifat singa yang pemalu. Kepala kostum mempunyai mata yang lebih besar dan mempunyai cermin serta sebatang tentu di hadapan kepalanya. Seterusnya, cara persembahan. Tarian singa dimainkan oleh dua orang penari, iaitu seorang memainkan di bahagian hadapan dengan menggerakkan kepala kostum, manakala pasangan penari akan memainkan bahagian belakang kostum singa tersebut. Persembahan juga melibatkan seorang pemain gendang, 2 atau 4 orang pemain simbal, dan seorang pemain gong. Hal ini disebabkan peralatan seperti gong, drum, dan dentuman mercun dikatakan akan membawa tuah.
Kebiasaannya, barang-barang yang tertentu seperti limau, sayur dan angpau akan digunakan untuk menunjukkan sesuatu keadaan yang ceria. Angpau yang disangkut pada sayur akan diikat pada hujung gala dan didirikan di pintu atau tingkap. Kemudian, penari akan menggunakan teknik-teknik yang dikuasai oleh mereka untuk menggerakkan kepala singa untuk makan limau dan sayur yang disediakan oleh pihak tersebut. Tarian Naga Wulong merupakan bentuk tarian tradisional dan persembahan dalam budaya Cina. Seperti tarian singa, ini paling sering dilihat dalam perayaan Tahun Baru Cina. Naga Cina adalah simbol budaya China dan mereka diyakini membawa doa kepada orang. Oleh kerana itu, semakin lama naga dalam tarian, semakin banyak keberuntungan yang akan ditimbulkannya kepada masyarakat. Penggerakan tarian naga melambangkan peranan sejarah naga yang menunjukkan kehebatan, martabat, kesuburan, kebijaksanaan, dan keberuntungan. Menurut teks dinasti Han, embun musim bunga dan musim luru yang mewah, Chunqiu Fanlu, oleh Tong Zhongsu sebagai bahagian dari ritual untuk meminta hujan, patung-patung naga tanah liat dibuat dan anak-anak atau orang dewasa kemudian dapat melakukan tarian. Tarian ini juga dikatakan dimulai oleh orang-orang Tiongkok yang memiliki kepercayaan dan rasa hormat yang besar terhadap naga. Pada mulanya, tarian ini adalah dari kebudayaan, pertanian, dan masa menuai. Di samping juga sebagai salah satu kaedah untuk menyembuhkan dan menghindari penyakit. Dinasti Tang dan Dinasti Song. Pada Dinasti Tang dan Dinasti Song, tarian naga telah menjadi aktiviti semasa keperayaan yang penting. Pada awal beribu-ribu tahun, tujuan persembahan tarian naga ialah mengharapkan sesuatu yang lebih baik dengan memberi kesenangan, kejayaan dan kemakmuran. Justeru, persembahan tarian naga bertujuan dengan berdoa untuk mendapat hujan dan hasil tuaian yang baik pada awalnya. Pada masa kini, tujuan persembahan ialah mewujudkan suasana perayaan yang istimewa dan menyampaikan perasaan gembira. Tarian ini telah menjadi aktiviti budaya dan rekreasi, khususnya semasa perayaan penting atau perayaan tradisional orang Cina seperti Tahun Baru Cina untuk menunjukkan semangat orang Cina. Cara persembahan. Warna menurut falsafah 5 elemen, logam, kayu, air, api dan tanah popular selama dinasti Han. Banyak objek yang berpadanan dengan ekspresi daripada 5 elemen. Untuk alasan ini, warna naga datang dalam 5 warna: hijau, merah, kuning, putih dan hitam. Bagaimanapun, pada hari ini, kita hanya dapat melihat naga emas yang melambangkan kemakmuran dan naga hijau yang melambangkan hasil menuai yang hebat. Tarian naga dilakukan oleh rombongan akrobat yang mengangkat naga di atas kepala mereka. Pergerakan naga yang mengalir melengkung diselaraskan dengan teliti oleh tiang. Seramai 15 penghibur boleh mengawal naga kerana nombor ganjil adalah bertuah. Penari-penari hadapan mengangkat, mencelup, membidas dan menyapu kepala naga yang boleh memiliki ciri-ciri animasi yang dikawal oleh seorang penari dan kadangkala dikawal untuk mengeluarkan asap dari alat-alat pyroteknik. Gerakan-gerakan dalam persembahan ini secara tradisinya melambangkan peranan-peranan naga yang menunjukkan kuasa dan maruah. Di Malaysia, tarian singa dapat disaksikan dengan kerap apabila tibanya hari ke-15 Tahun Baru Cina atau Cap Gomeh. Setiap 2 tahun, pertandingan tarian genting World Lion diadakan dan menjadi tuan rumah kepada kumpulan-kumpulan tarian singa dari seluruh dunia untuk bersaing, seperti Vietnam dan Hong Kong. Pada 1 Januari 2020, Pavilion KL telah mengadakan World Dragon and Lion Dance Extravaganza Malaysia Edition 2020. Kehadiran 4 naga dan 130 singa telah berkumpul di Pavilion KL
untuk mempamerkan keunikan budaya dan warisan Malaysia serta merupakan tarikan yang besar kepada pelancong luar negara maupun tempatan. Persamaan dan perbezaan. Persamaan antara tarian Singa dan tarian Naga ialah kedua-dua tarian ini dipercayai akan membawa tuah dan kejayaan kepada masyarakat Cina. Oleh itu, kedua-dua tarian ini sering bersembahkan sempena Tahun Baru Cina, sambutan perayaan, dan pelbagai majlis yang penting. Perbezaan antara tarian Singa dan tarian Naga adalah dari segi bilangan pemainnya. Tarian Singa biasanya mempunyai 2 pemain dalam kostum, manakala tarian Naga memerlukan banyak pemain untuk memanipulasi badan naga. Kesimpulannya, terdapat pelbagai jenis tarian di serata dunia di mana ia menonjolkan kesenian dan kebudayaan serta identiti sesuatu kaum atau bangsa. Antaranya termasuklah tarian Singa dan tarian Naga. Oleh itu, tarian perlulah dijaga keseniannya agar generasi akan datang dapat mengenali dan mempelajari tarian secara mendalam, dan tarian tradisional pula tidak akan dilupakan oleh masyarakat akan datang.